berlangsung di bengkel bahasa isyarat Microsoft sedang diadakan di Negeri Satu. Pada 25 Februari yang lalu, Persatuan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia UUM telah menganjurkan satu program berbentuk sasia iaitu Bengkel Bahasa Isyarat 2.0. Bengkel Bahasa Isyarat ini merupakan kesinambungan daripada bengkel yang telah dianjurkan pada tahun lalu. Objektif utama Bengkel Bahasa Isyarat 2.0 ini diadakan adalah untuk mendedahkan kepada para pelajar mengenai kemahiran bahasa isyarat, seterusnya untuk memperkasakan pengetahuan pelajar terhadap orang kelainan upaya dan akhirnya untuk meningkatkan komunikasi pelajar terhadap bahasa isyarat. Bengkel yang dianjurkan ini telah menjemput Dr. Anwar Aswar bin Muhammad Noor, pensyarah pengurusan sumber manusia Universiti Utara Malaysia UUM sebagai penceramah. Pengarah program iaitu Saudara Muhammad Syahmi bin Zubir. Okey, Saudara Syahmi, apakah matlamat utama untuk program ini sebenarnya? Matlamat utama Bengkel Bahasa Isyarat ini, kami nak memberi peluang kepada student terutamanya di Universiti Utara ini untuk mempelajari bahasa isyarat. Kerana jika lihat pada sekarang ni, ramai student yang tidak tahu menggunakan bahasa isyarat. Jadi kami ingin memberi peluang kepada mereka untuk mempelajari bahasa isyarat. Hal ini dapat membuatkan mereka boleh berinteraksi dengan golongan istimewa ini. Okey, seperti ketiga, apakah cabaran yang anda hadapi semasa mengalirkan program ini? Cabaran yang pertama dari segi peserta. Pada awal-awal peserta memang tak mencapai target. Iaitu awal yang daftar hanya dalam 100 orang. Target utama kami 200. Jadi itu membuatkan masalah. Cabaran utama kami lah untuk mencapai target. Okey, bersama saya sekarang ialah penceramah bagi Bengkel Bahasa Isyarat 2.0 iaitu Dr. Anwar Aswar bin Muhammad Noor. Okey, baik doktor, saya ada beberapa soalan yang mahu diajukan. Okey, bagi pendapat doktor, kenapa perlunya kemahiran bahasa isyarat ini terhadap seseorang tu? Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih atas pertanyaan. Okey, bagi saya kemahiran bahasa isyarat ni penting, terutama sekali dalam menyantuni orang kurang upaya, terutama sekali kecacatan pendengaran. Disebabkan oleh ini kita perlu mempelajari bahasa isyarat sebab kita nak kurangkan orang kata apa, boleh saya guna bahasa Inggeris, tak ada masalah. Kita nak kurangkan barrier komunikasi, di mana seperti kita tahu mereka ini tercicir dari segi arus perdana disebabkan oleh masalah bahasa. Mereka bercakap menggunakan bahasa isyarat, tetapi kita menggunakan bahasa yang standard. Kita boleh bercakap, tetapi bagaimana pula dengan orang yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat berkomunikasi secara lisan macam kita. Jadi pentingnya pembelajaran dan pendedahan bahasa isyarat ini bagi orang-orang awam adalah pertama, satu, untuk kita pastikan orang pekak bisu tidak tercicir daripada sebarang perancangan. Yang kedua, kita nak pastikan mereka ini rasa penting dalam masyarakat, mereka ada peranan yang masing-masing dalam membangunkan masyarakat, keluarga maupun institusi. Yang ketiga, pentingnya belajar bahasa isyarat ini adalah supaya isu kesamarataan antara orang normal dan orang yang istimewa dapat dikurangkan. Yang doktor terhadap peserta yang telah menghadiri Bengkel Bahasa Isyarat 2.0 ini. Okey, harapan saya tak besar sebab saya tahu kita kurang untuk menggunakan bahasa isyarat disebabkan oleh tak ramai orang pekak bisu yang ada dalam universiti kita. Harapan saya adalah sekadar ataupun besar harapan saya adalah untuk memastikan orang tahu dan peka yang kita ada bahasa isyarat, kita boleh pelajari bahasa isyarat, dan dengan pelajari bahasa isyarat ini setidak-tidaknya kita boleh berhadapan dan tidak merasa kikuk dengan orang pekak bisu kerana mereka juga adalah sebahagian daripada masyarakat kita dan sama-sama kita jadikan mereka ini sebahagian daripada kita. Okey, bersama saya sekarang adalah salah seorang peserta
Bengkel Bahasa Isyarat 2.0 iaitu Saudari Nurul Azalin Fazira binti Muhammad Manaf. Okey, baiklah Saudari Azalin. Jadi apakah info yang awak dapat sepanjang program ini dan harapan terhadap program ini sebenarnya? Okay, baiklah, terima kasih atas persoalan tersebut. Apa yang saya dapat ialah saya dapat satu pengalaman baru dan pengetahuan baru mengenai ilmu bahasa isyarat ini. Bagi saya, kepentingan bahasa isyarat ini ialah untuk sebagai tanda perhargaan kepada orang-orang kurang upaya di luar sana, terutamanya bagi mahasiswa-mahasiswa di universiti inilah. Dan yang kedua ialah kita lebih memahami bahasa gerak badan dan memahami fikiran dia dari luar dan dalam. Baiklah, sampai di sini sahajalah puan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.